Sekarang soalan pertama ialah, kalau ada kulit alergik ke, boleh makan spinach ke? Dan berapa boleh yang kita boleh makan? Kita menjemput CSAS untuk analisis masalah-masalah ini. Okey, untuk kulit alergik, orang yang ada alergik ke sebab alkan ini dia ada banyak faktor-faktor imun ataupun faktor-faktor imun yang boleh membantu kita untuk memulihkan sel-sel yang dirosakkan dalam badan kita. Dan kalau ada pesakit-pesakit yang ada kulit alergik ataupun sistem pencernaan yang tidak baik, boleh guna Alkaspirina dan boleh menggunakan Alkaspirina untuk menahan radang. Okey, menahan radang ya. Kalau ada kulit ada radang mana-mana pun boleh sapu Alkaspirina. Macam tu boleh memakan Alkaspirina. Okey. Dan tapi lah ada kawan-kawan mungkin mereka dah ada masalah alergik dalam rangka dengan serius. Jadi mereka perlu makan dengan amount yang lagi banyak. Macam tu. Jadi kalau untuk pesakit yang serius, boleh makan dengan banyak daripada dos yang ditentukan dan kena minum air dengan banyak lah. Setiap pagi boleh makan dan dia boleh menghentikan, dia boleh mengawal situasi alergik ataupun situasi radang itu dengan baik. Dan tidak perlu risaulah, dia akan membawa apa-apa kesan sampingan ke, tidak perlu risau. Sebab masa badan kita dah balik dengan status yang normal, Alkaspirina ni dapatlah boleh untuk mengawalkan, mengekalkan kesihatan kita. Alkaspirina ni dia merupakan produk yang semula jadi, yang memang best untuk badan kita. Okey. Dan dia boleh membantu kita dalam pemulihan badan kita. Even yang sakit kulit alergik pun boleh. Seperti saya pun ada masalah alergik dekat tangan saya. Tapi lah sekarang tangan saya dah okey dah. Saya pun ada masalah alergik. Okey. Soalan kedua. Okey, ada orang yang tanya, kalau ada masalah mata, contohnya ada rabun tua, okey, rabun dekat, boleh tak untuk makan Alkaspirina untuk menambah baikkan situasi ini? Kalau untuk mata mungkin Alkaspirina tidak berfokus bertumpu sangat, tapi anda boleh cuba untuk makan kami video. Di mana kami video ni dia memang berfokus untuk mata kita. Macam tu. Dan sebab kami video ada lutein dan zeaxanthin dan memang memanfaatkan mata kita. Jadi anda bolehlah cuba kami video. Okey, soalan seterusnya ialah ialah berapa biji kita kena makan? Berapa biji kita kena makan Alkaspirina untuk orang dewasa? Okey. Jawapannya, untuk orang dewasa, dalam sehari boleh makan 20 biji sampai 30 biji sehari. Untuk membekalkanlah nutrisi ke dalam badan kita. Macam tu. Jadi kalau untuk kanak-kanak pun boleh makan. Jadi kalau mengikutkan dos yang ditetapkan, dan secaya dia dapat membekalkan kita nutrien-nutrien yang cukup untuk badan kita. Jangan makan lebih, jangan makan kurang juga. Kurang lagi tak baiklah, jangan makan kurang. Kena semungkin-mungkinnya boleh makan pagi, petang, malam ataupun setiap 5 jam makan, boleh je. Asalkan
anda sampai dos, sampai amount yang ditetapkan 30 biji sehari. Macam tu. Mana-mana je, siapa-siapa je boleh makan je Alkaline Spirulina. Sebelum tidur, selepas bangun tidur pun boleh makan. Macam tu. Kanak-kanak boleh makanlah 15 biji sampai 20 biji, tak ada masalah. Mengikuti permintaan setiap orang, sebab setiap individu ada permintaan yang berbeza-beza. Jadi kalau ada pesakit-pesakit, mereka perlukan lebih untuk cover balik untuk memulih pun boleh. Lebih 30 biji pun boleh, tak ada masalah untuk pesakit-pesakit lah. Macam tu. Jadi Alkaline Spirulina ni merupakanlah suplemen yang best kita mencadangkan. Jadi di sini ada kawan untuk nak tanya, kalau sistem imun dah, ada orang tanya kalau sistem imun dah aktif, terlalu aktif, boleh makan tak Alkaline Spirulina? Jawapannya, jawapannya, walaupun ada yang sistem imun kita lemah ke, terlalu aktif ke, tapi semua masalah ini pun boleh diatasi. Tak kiralah anda tentang menghadapi sistem imun yang lemah ke, tak kiralah anda menghadapi sistem imun yang terlalu aktif ke, boleh je makan Alkaline Spirulina. Dan dengan makan Alkaline Spirulina, bolehlah makan sekali dengan Alpha Hex ke, dengan makan produk lain ke. Dia boleh gabung tak, IT6 ke, dia boleh makan sekali. Thank you Cik Roslyn yang tanya. Nanti kita akan cuba untuk tanya pakar nutrisi kita. Dan sistem imun yang terlalu aktif ataupun terlalu lemah pun boleh makan Alkaline Spirulina untuk balance balik, untuk seimbang balik, mengimbang balik. Dan dalam setiap situasi lah kita ingin memastikan bahawa sistem imun kita dalam kondisi situasi yang balance, okay. Dan seterusnya kita pun tahu ada 3 high, 3 tinggi, high blood pressure, high blood sugar, high cholesterol level. Dan soalan seterusnya, macam manalah pesakit-pesakit yang ada 3 high ni, seperti yang saya katakan tadi, high cholesterol, high blood level, high blood pressure, dapat makan Alkaline Spirulina. Jawapannya, pesakit yang ada high cholesterol, ada high blood pressure, boleh je makan Alkaline Spirulina, tak ada masalah. Dan yang paling pentingnya, kena berjaga makanan setiap harilah. Pesakit-pesakit kena selalu berjaga pemakanan sendiri setiap. Dan macam manalah cara untuk kita dapat menambah baikkan pemakanan kita, ialah untuk selalu menjaga diet kita. Okey? Kalau makan terlalu banyak, makan banyak Alkaline Spirulina pun tak boleh. Jadi yang paling berutamanya, paling prioritinya adalah pemakanan. Betul. So kita pun tahu banyak orang suka main benda-benda berminyak, benda-benda yang tak sihat. Dalam situasi ini, kalau pesakit itu telah pun tidak mengamalkan cara pemakanan yang sihat, manakala Alkaline Spirulina pun tidak akan membantu dengan banyak lah, sebab dia punya setiap hari punya meal ataupun kita kata pemakanan dia, diet kita, dia telah tidak sihat. Macam tu. Sebab Alkaline Spirulina merupakan suplemen untuk membekalkan nutrien-nutrien yang badan kita perlukan. Jadi kita perlu makan pemakanan yang cukup sihat supaya dapat membekalkan nutrien dengan baik. Boleh makan sekali dengan RX yang RG6, Omega, tak ada masalah. Alright, tak ada masalah untuk makan sama sekali.
Dan kita boleh memastikanlah bahawa kalau anda dah sakit ke, anda ada apa-apa masalah dalam badan, boleh je makan Alkaline Spirulina supaya dapat nutrien yang paling penting untuk badan anda. Boleh makan secara banyak dalam skala yang besar, amount yang besar pun tak apa, boleh makan je. Jadi Alkaline Spirulina mesti nescaya, yakin boleh bantu pesakit-pesakit. Okey, soalan seterusnya, kalau orang yang tekanan darah rendah, low blood pressure, boleh tak makan Alkaline Spirulina? Dan jawapannya, jawapannya kita kena faham kenapa kita ada blood pressure terlalu rendah. Yang pertamanya mungkin sebab badan kita lemah, ataupun kita tidak rehat secara cukup, ataupun kita tidak dapat oksigen yang cukup. Jadilah orang-orang yang seperti ini, low blood pressure, tekanan darah turun ataupun kurang sangat, rendah sangat, pun dicarankan untuk makan Alkaline Spirulina. Tentu. Jadi Alkaline Spirulina ini juga sesuai untuk pesakit-pesakit yang low blood pressure, tekanan darah yang terlalu rendah. Jadilah boleh je makan Alkaline Spirulina untuk membalance balik, untuk membekalkan nutrien supaya badan kita boleh berfungsi dengan baik. Dan situasi inilah merupakan biasa untuk kita jumpa. Dan dia dapat, dan nescaya dia dapat membekalkan nutrien yang cukup untuk badan kita berfungsi dengan normal, untuk membekalkan blood pressure, tekanan darah yang normal balik lagi. Dia boleh balance balik.